Assalamualaikum pelajar-pelajar cikgu sekalian. Cikgu akan ajar satu topik terakhir untuk bab jadual berkala unsur, iaitu unsur peralihan. Unsur peralihan adalah unsur-unsur yang berada di antara kumpulan 2 dan 13 dalam jadual berkala unsur, iaitu kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Ini merupakan unsur-unsur peralihan, dan unsur-unsur peralihan semuanya merupakan logam. Jadi apabila dia merupakan logam, sifat unsur peralihan adalah pekejar dengan permukaan berkilat, mengalirkan haba dan elektrik dengan baik, buluh dan boleh ditempa. Buluh ni bermaksud boleh ditarik menjadi wayar, manakala boleh ditempa bermaksud boleh dibentuk. Mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi dan takat lebur serta ketepatan yang sangat tinggi. Seterusnya adalah ciri istimewa bagi unsur peralihan. Ciri istimewa ini hanya dipunyai oleh unsur-unsur peralihan. Yang pertama adalah ia membentuk sebatian berwarna. Kemudian yang kedua, dia mempunyai lebih daripada satu nombor peroksidaan. Ciri istimewa yang ketiga membentuk ion kompleks. Dan yang keempat berfungsi sebagai mangkin. Kita akan tengok satu persatu ciri istimewa ini. Ciri istimewa pertama adalah membentuk ion berwarna. Contohnya ion kromium 3. Kita mesti sebut ini dia punya nombor peroksidaan cas dia. 3 warna hijau. Ion dikromat 6 berwarna jingga. Dan contoh yang popular adalah ion ferrum 2 warna hijau, ion ferrum 3 warna perang, dan ion kuprum 2 warna biru. Bermaksud apabila contohnya larutan kuprum 2 sulfat oleh kerana larutan kuprum 2 sulfat mengandungi ion kuprum 2, jadi larutan tersebut berwarna biru. Contohnya ini adalah contoh larutan kuprum 2 sulfat. Sebab itu wujudnya batu-batu permata yang berwarna kerana dalam batu permata tersebut mengandungi ion-ion daripada unsur peralihan. Ciri istimewa yang kedua adalah mempunyai lebih daripada nombor peroksidaan. Nombor peroksidaan bermaksud cas yang dipunyai oleh unsur tersebut. Contohnya kromium, dia mempunyai 2 nombor peroksidaan, iaitu sama ada positif 3 ataupun positif 6. Jadi apabila dalam penamaan sebatian, nombor peroksidaan ini perlu ditulis dalam bentuk Roman. Contohnya kromium 3 klorida. Jadi bermaksud ion kromium dalam kromium 3 klorida ini bercas positif 3. Contohnya kuprum. Kuprum ada 2 cas ataupun 2 nombor peroksidaan, positif 1 dan positif 2. Yang biasa kita jumpa adalah positif 2. Sebab itu, bila penamaan kita mesti tulis nombor peroksidaan dalam bentuk nombor Roman. Kuprum 2 oksida. Ciri istimewa yang ketiga membentuk ion kompleks. Contoh-contoh ion kompleks adalah ion heksasianoferat 3. Dalam ion heksasianoferat 3 ini ada unsur ferrum, di mana ferrum merupakan unsur peralihan. Ion kompleks ni yang ion yang susah kamu nak sebut. Kalau kita jumpa ion kuprum, ion ferrum, itu kita panggil ion ringkas. Dan seterusnya, ciri istimewa yang keempat adalah unsur peralihan boleh berfungsi sebagai mangkin. Mangkin merupakan bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas, tapi dia tidak berubah secara kimia. Sebagai contoh, untuk tindak balas antara nitrogen dengan amonia, dengan hidrogen menghasilkan amonia, mangkin yang digunakan adalah ferrum. Kebanyakannya kita gunakan ini dalam proses industri. Kita lihat kegunaan unsur peralihan dalam industri. Antaranya dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia, mangkin yang digunakan adalah ferrum. Dalam proses Sentor untuk hasilkan asid sulfurik, mangkinnya adalah vanadium 5 oksida. Vanadium ini merupakan unsur peralihan. Dan proses Ostwald untuk menghasilkan asid nitrik, mangkinnya adalah platinum. Serta proses penghidrogenan minyak sayuran untuk membuat margarin, mangkinnya adalah sama ada nikel ataupun platinum. Ini semua kamu kena hafal lah. Kegunaan lain unsur peralihan antaranya adalah mangan, digunakan untuk buat kaca yang berwarna-warni. Ferrum untuk buat jambatan dan titanium untuk buat cat. Jadi kita dah habis bab jadual berkala unsur. Jadi ini adalah keseluruhan
yang kamu telah belajar. So cikgu, kita lihat sepintas lalu di mana jadual berkala unsur ini, unsur-unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan. Okay. Dalam jadual berkala unsur, kita ada kala dan kumpulan. Kumpulan yang laju menegak, di mana kumpulan ditentukan berdasarkan bilangan electrovalence, dan kala merupakan baris mengufuk ditentukan berdasarkan bilangan petala berisi elektron. Okay. Untuk kumpulan, kita fokus kepada kumpulan 1 dan kumpulan 17. So logam ini rujuk kepada kumpulan 1, bukan logam ini rujuk kepada kumpulan 17. Okay. Kamu boleh refer semula nota yang cikgu dah bagi sebelum ni. Dan kala kita fokus kepada unsur dalam kala 3, di mana kala 3 ada logam, separuh logam dan bukan logam, serta sifat kimianya kita ada oksida base, amphoteric dan oksida asid, di mana amphoteric adalah aluminium oksida. Okey, so kita habis bab jadual berkala unsur. Jadi lepas ni cikgu akan masukkan latihan. Kamu cuba buat. Kalau ada apa masalah, boleh tanya cikgu. Okey, sekian, terima kasih.